Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kali ini kita akan bincangkan contoh soalan nombor 7 dan juga nombor 8. Adakah kamu semua bersemangat untuk belajar dengan saya pada hari ini? Saya harap kamu semua bersedia dengan setiap contoh soalan dan juga format soalan. Jadi kita lihat contoh soalan nombor 7 dan juga nombor 8. Kemahiran yang kita perlu ada adalah kemahiran membuat keputusan. Pelajar harus tahu bagaimana untuk membuat keputusan bagi setiap soalan yang dinyatakan. Dan juga pelajar juga perlu tahu untuk modifikasi, pengubah suaian. Mari kita lihat contoh soalan. Rajah 7.1 menunjukkan sebuah ketuha dengan spesifikasi 240 volt dan juga 1200 watt. Jadi kita nampak satu gambar rajah dengan ketuha. Label bagi ketuha tersebut, spesifikasinya adalah 240 volt dan juga 1200 watt. Jadi pelajar rasa apakah yang dimaksudkan dengan spesifikasi 240 volt dan juga 1200 watt. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, 1200 watt tu apa? Itu adalah power, kuasa. Apa unit untuk kuasa? Unit untuk kuasa adalah joule per second. Jadi apa maksud 1200 watt? Maksudnya adalah 1200 joule per second. Bagaimana pula dengan 240 volt? 240 volt tu apa? Itu adalah bekalan kuasa yang disambung. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan 240 volt, 1200 watt? Maksudnya apa? Tadi kita dah bincang, 1200 watt tu adalah 1200 joule tenaga dalam satu saat bila kita sambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan spesifikasi 240 volt dan juga 1200 watt. Okey, soalan yang berikutnya. Hitungkan jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan dalam 90 minit dalam kilowatt jam. Apakah information yang ada dekat situ? Ada 90 minit, betul tak? Sekarang dia nak calculate dalam apa? Dia nak calculate dalam kilowatt jam. Jadi murid-murid rasa kita nak guna formula apa? Information diberi adalah tadi power adalah 1200 watt. Jadi kamu rasa macam mana kita nak calculate tenaga? Ingat lagi tak? Kemahiran atau pengetahuan sedia ada. Power sama dengan energi bahagi dengan time. Jadi energi sama dengan power darab time. Kuasa didarabkan dengan masa. Ingat ya, kita nak dalam kilowatt jam. Cuba lihat ni murid-murid. 1200 ni. Adakah dalam kilowatt? Tak, dia dalam watt, betul tak? Jadi apa yang kamu kena buat? Betul tu. Kamu kena tukar kepada kilowatt. Very good. Okay. Sekarang masukkan dalam persamaan 1200 darab 10 kuasa negatif 3 atau dibahagikan dengan 1000. Kenapa kena bahagi dengan 1000? Kenapa darab 10 kuasa negatif 3? Sebab dia nak dalam kilowatt. Ni dalam watt. Jadi kita kena tukar kepada kilowatt. Okey, masa pula. Dia bagi masa dalam 90 minit. Jadi kalau dalam 90 minit nak tukar kepada jam, perlu dibahagikan dengan 60. Cuba tekan kalkulator. Berapakah jawapan yang kita akan dapat? Kita akan dapat jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan dalam 90 minit adalah 1.8 kilowatt jam. Adakah murid-murid mendapat jawapan yang sama? Jika betul, bagus.
Okey, kamu hanya perlu menggunakan formula. Okey, kita tengok contoh soalan yang berikutnya. Tadi kita dah calculate dia punya tenaga. Jadi, berapakah kos penggunaan tenaga tu jika ketuhar yang tadi tu digunakan selama 90 minit sehari? Berapa lama? Selama 3 minggu. Takrif bagi tenaga elektrik tu adalah 21.8 sen seunit. Jadi, kita punya tarif berapa? 0.218 sen. Berapakah masa dia? Tadi kita dah calculate kilowatt jam 90 minit adalah 1.8 kilowatt jam. Selama berapa lama? Selama 3 minggu. Jadi kamu juga boleh buat sendiri di rumah. Kalau kita nak calculate kos penggunaan tenaga elektrik bagi peralatan yang kita gunakan. Bagaimana caranya? Kos penggunaan tenaga elektrik kita boleh calculate dengan bilangan unit darab dengan kos penggunaan per unit. Tadi kita dah calculate berapa bilangan unit kita? 1.8 kilowatt jam. Unit dia mestilah dalam kilowatt jam. Berapakah kos penggunaan seunit? Berapa sen tadi? Dia adalah 21.8 sen seunit. Berapa lama ketuhar itu digunakan? Selama 3 minggu. Jadi 3 darab 7, 21. Jadi berapakah kos penggunaan bagi tenaga elektrik ini jika kita calculate dengan menggunakan kalkulator? Jawapan dia adalah RM8.24 bagi ketuhar itu. Adakah murid-murid mendapat jawapan yang sama? Jika tidak sama, kamu lihat balik pada bilangan unit. Mungkin bilangan unit kamu bukan dalam kilowatt per jam, kan? Dan juga kos penggunaan unit. Adakah kamu darab dengan 21.8? Bukan 0.218. Ingat ya, 21.8 sen adalah 0.218. Jangan buat careless mistake. Ramai pelajar yang buat careless mistake, padahal konsep yang telah dipelajari adalah sama, difahami. Tetapi kerana careless mistake, maka pelajar tu mendapat jawapan yang salah. Sangat rugi. Kita lihat soalan yang berikutnya. Kemahiran yang perlu ada di sini adalah kemahiran membanding. Jadual menunjukkan jenis elemen pemanas bagi ketuhar P, Q, R dengan spesifikasi yang berbeza. Nampak elemen pemanas? So, tenaga elektrik dia bertukar menjadi tenaga haba dengan menggunakan elemen pemanas. Jadi, kalau elemen pemanas, kamu rasa perlu haba yang tinggi ke haba yang rendah? Ya, betul tu. Perlulah haba yang tinggi. Jadi, rintangannya perlu tinggi ke rendah? Ya, rintangannya perlu tinggi. Okey? Jadi, elemen pemanas ini diperbuat daripada bahan-bahan yang mempunyai kerintangan dan juga takat lebur yang tinggi. Kamu rasa kenapa? Kenapa agak-agaknya diperbuat daripada bahan yang kerintangan tinggi dan juga takat lebur tinggi? Supaya elemen pemanas ni dia perlu dipanaskan dan disejukkan berulang kali. Jadi dengan menggunakan jenis bahan daripada bahan yang berkerintangan tinggi, maka dia tak mudah mengembang dan juga menguncup dengan mudah. Dan juga dia juga tahan haba. Okey, lihat pada contoh soalan ini. Kita ada ketuhar P, Q dan juga R. Apa soalan dia? Kita nak cari satu jenis ketuhar yang terbaik. Cuba lihat. Ketuhar P, Q, R dengan bilangan lilitan unsur pemanas 1, 2 dan juga 5. Okey, kamu rasa satu ni memang tak sesuai. Bilangan lilitan dia 1 je. Saya kata apa tadi? Bagi
rintangan, analoginya adalah seperti kereta. Kita bawa kereta pada jalan yang panjang, maka rintangannya adalah tinggi. Kita bawa kereta pada jalan yang pendek, rintangan dia adalah rendah. Jadi kita nak rintangan tinggi, betul tak? Bagaimana dengan panjang? Perlulah tinggi. Jadi bila bilangan lilitan pemanas bertambah, maka panjang juga akan bertambah. Maka bagaimana dengan rintangan? Rintangan juga akan bertambah. Okey, jadi kita pangkahkan bagi bilangan lilitan yang sedikit dan kita tik pada bilangan lilitan gergelung yang tinggi. Okey, bagaimana pula dengan jenis unsur pemanas? Jenis bahan unsur pemanas adalah seperti kuprum, aluminium dan juga nikrom. Okey, kamu rasa antara ketiga-tiganya, kuprum, aluminium dan juga nikrom, apakah bahan yang paling sesuai untuk kita jadikan sebagai elemen pemanas? Kuprum memang tak sesuai. Kenapa kuprum paling tak sesuai? Kenapa? Sebab rintangan dia adalah rendah. Yang paling sesuai adalah apa? Nikrom. Nikrom ni adalah sejenis alloy, campuran logam di mana dia punya takat leburnya dan juga dia punya nilai kerintangannya adalah sangat tinggi. Nikrom sesuai untuk dijadikan elemen pemanas kerana dia tidak mudah mengembang dengan banyak apabila dipanaskan. Sifat-sifat yang ada pada nikrom ni membolehkan nikrom ini sangat sesuai dan sangat efisien untuk dijadikan alat bagi elemen pemanas. Bagaimana pula dengan kadar pengoksidaan? Kadar pengoksidaan rendah ke tinggi? Jadi sebelum kita menjawab kadar pengoksidaan, sekarang cikgu nak kita tik sama-sama. Kuprum kamu nak tik ke tak? Tak. Okey, aluminium? Okey, tak juga. Bagaimana pula dengan nikrom? Ya, betul. Nikrom kita tandakan tik kerana apa? Nilai kerintangannya adalah tinggi. Maka rintangannya juga adalah tinggi. Okey, bagaimana pula dengan kadar pengoksidaan? Kita nak yang rendah. Kenapa? Supaya bila kadar pengoksidaan rendah, maka elemen pemanas itu tidak mudah untuk berkarat. Jadi kalau kadar pengoksidaan yang tinggi ini tak sesuai, jadi elemen pemanas itu akan cepat berkarat. Letak je, guna je sekejap, beberapa bulan dia dah berkarat. Sesuai ke tidak? Tak sesuai. Jadi kita gunakan kadar bahan yang mempunyai kadar pengoksidaan yang rendah. Jadi kalau yang betul tu kamu tik, yang salah tu kamu pangkah. Jadi soalan cikgu, manakah yang paling banyak tik? Bila kamu dah tik tu, yang paling banyak tik tu yang mana? Yang paling banyak tik adalah R. Jadi R lah jawapan dia. Itu cara untuk kita menjawab soalan ini. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan ya. Berdasarkan jadual, nyatakan ciri-ciri ketuhar yang paling sesuai untuk membakar dalam masa yang singkat. Berikan sebab. So, bilangan lilitan unsur pemanas. Okey, jangan sesekali letak nilai. Okey, kamu kena letak lebih tinggi atau lebih rendah. Okey, jangan letak 1 ke bilangan lilitan gergelung, 5 ke. Okey, kena letak apa? Higher atau lower. So, bilangan lilitan unsur pemanas yang lebih tinggi. Okey, kenapa? Sebab saya cakap tadi apa? Bila bilangan lilitan gergelung bertambah, maka panjang dia akan jadi bertambah, betul tak? Jalan yang panjang, macam mana jalan panjang? Rintangan akan bertambah. Jadi bila rintangan bertambah, lebih banyak haba yang dapat dihasilkan. Okey, lebih banyak haba akan ada. Right? Jadi bilangan lilitan gergelung lebih tinggi. Okey, yang berikutnya bagaimana dengan jenis unsur bahan? Jenis bahan kita gunakan apa tadi? Kita gunakan nikrom. Kenapa? Sebab ada banyak sebab. Rintangan dia tinggi, nilai kerintangannya tinggi dan mempunyai lebih banyak haba.
Okey, yang berikutnya adalah kadar pengoksidaan. Kadar pengoksidaan itu adalah rendah. Nampak tak tadi kita dah keluarkan semua jawapan dan kita bincang. Kemudian sekarang kita hanya perlu isikan jawapan dengan betul sahaja. Okey. Kenapa? Supaya tidak mudah berkarat. Okey. Jadi dalam banyak-banyak pilihan jawapan tadi, kamu rasa ketuhar yang paling sesuai digunakan untuk membakar roti pada masa yang singkat. Kamu rasa P ke Q ke R? Tadi kita akan bulatkan pada nilai ataupun yang paling banyak tik. Yang paling banyak tik tadi apa? Yang paling banyak tik tadi adalah ketuhar R. Jadi ketuhar R lah adalah yang paling sesuai untuk kita pilih sebagai ketuhar yang paling sesuai untuk membakar roti pada masa yang singkat. Ingat ya murid-murid, untuk elemen pemanas, kamu perlulah pilih dengan nilai kerintangan yang tinggi. Contohnya nak buat apa? Nak buat filament lampu, nak buat apa lagi? Contohnya nak buat takoyaki pan. Okey, elemen pemanas dalam takoyaki pan. Apa lagi contoh elemen pemanas yang kamu tahu? Contohnya seperti iron, okey. Apa lagi? Waffle pan, air fryer, okey. Banyak lagi ya. Peralatan-peralatan yang mempunyai elemen pemanas. Nilai kerintangannya juga adalah tinggi. Okey, jadi perlulah pilih satu yang sesuai untuk menjadikan nilai rintangan tu tinggi dan juga habanya juga adalah tinggi. Jangan confuse bila kamu berjumpa dengan soalan yang melibatkan elemen pemanas. Contoh kalau tambahan pula ketumpatan bahan. Kalau ketumpatan bahan, kamu nak gunakan ketumpatan bahan yang tinggi ke atau ketumpatan bahan yang rendah? Tentu sekali ketumpatan bahan tu adalah rendah. Kenapa? Ia ringan dan juga ia mudah untuk dikendalikan. Bagaimana pula dengan takat lebur? Takat lebur dia macam mana? Takat lebur dia perlu tinggi. Kenapa? Kerana menahan haba yang tinggi. Okay, ada banyak contoh fizikal kuantiti yang berkaitan dengan elemen pemanas. Jadi murid-murid perlulah refer balik kepada faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Semoga pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan elemen pemanas dengan tepat. Okey murid-murid, itu saja perkongsian pada kali ini. Cikgu doakan semoga semua urusan kamu dipermudahkan. Bagaimana untuk berjaya? Saya kongsikan tips 1, fahamkan konsep. 2, buat banyak latihan, practice makes perfect. Yang ketiga, teknik menjawab. Dan yang keempat, barulah berdoa dan juga bertawakal. Ingat, never give up ever. Pastikan kamu takkan pernah menyerah. Semoga kamu semua mendapat straight A+ dalam SPM 2021. All the best.